Hari ini kita kata kita nak bincangkan sikit bagaimana agaknya kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku hamba Allah harus ada rasa malu dengan Allah, ataupun malunya itu malu yang memalukan atau malu yang benar-benar yang disifatkan oleh Rasulullah sebagai orang yang paling kukuh imannya. Sebab itu dikatakan oleh junjungan besar bahawa sifat malu itu menjadi sebahagian daripada cabang-cabang iman. Kalau dalam diri manusia sudah tercabut imannya, tercabut malunya, besar kemungkinan imannya juga sudah tergugah. Tak malu lagi dengan dirinya, tak malu lagi tak pakai baju, tak malu lagi tak buat baik, tak malu lagi tak kisah hal orang, tak malu lagi tak tegur orang, tak malu lagi belum buat kebaikan, hanya mementingkan diri sendiri, hanya menjaga keluarga sendiri, tak kira siapa di kiri dan di kanan, membuat perkara-perkara yang tidak memikirkan hal orang-orang sebelah. Maka ini membuktikan iman kita sudah mula tergoyah dan iman kita bimbang, takut iman kita akan tercabut. Sebab itu perbualan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa di saat sakratul mautnya bersama Jibril, Rasulullah bertanya kepada Jibril, selepas aku wafat adakah kamu akan turun lagi? Maka Jibril kata, ya, kami akan turun lagi. Saya akan turun lagi ke bumi ini. Sekurang-kurangnya pertama untuk mencabut banyak benda, 10 perkara, tapi hari ini kita tidak berbincang pasal itu. Perkara yang dicabut, salah satu daripada perkara yang dicabut oleh Jibril kepada yang bila turun semula ke dunia setelah wafatnya junjungan besar junjungan besar ialah untuk mencabut iman. Okey, imannya akan dicabut, Al-Qurannya tinggal huruf, masjidnya tinggal tiang. Ini tanda-tanda iman yang sudah tercabut terus daripada hakikat keimanan manusia. Jadi sekali lagi, itu bukan perbincangan kita. Kita mungkin kalau nak buat, kita bincang lain kali. Maka hari ini kita nak bincang fokus, kalau boleh habis kali ini. Bagaimana agaknya kita kata malu kepada Allah. Okey, bila kita kata malu kepada Allah, maksudnya apa? Pastilah kita sudah menyemak iman kita. Kita sudah menyemak keyakinan kita. Kita sudah merasa bahawa kalau tadi aku malu dengan orang lain, tapi adakah aku rasa malu dengan Allah? Okey? Maka mari kita tengok, malu kepada Allah maknanya apa? Malu atas dosa yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan. Okey? Malu dengan dosa yang sudah kita lakukan dan dosa yang sedang kita lakukan. Ada rasa tak agak-agak buat tak cantik itu, rasa malu dengan Allah. Oh ya Allah, tengok aku ni ya Allah, aku ni tutup aurat tak kena ya Allah, aku tadi ngumpat orang ya Allah, aku tadi kedekut ya Allah, aku tadi buruk sangka ya Allah, aku tadi dengki ya Allah. Ini semua perkara-perkara yang mengheret kita untuk terjun ke lubang lubuknya namanya dosa. Maka orang yang malu dengan Allah ialah orang yang malu dengan dosa-dosa yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, yang kemungkinan akan dilakukan. Maka kalau orang ini malu dengan Allah, dengan semua keburukan yang pernah dilakukannya, maka tindakan seterusnya bukan terus melakukannya, bukan terus melakukan penyimpangan-penyimpangan, tetapi dia akan berjumpa namanya taubat, dia akan berjumpa namanya menjauhi daripada kesalahan yang dia pernah lakukan, dan dia mati-matian menggunakan masanya untuk istighfar dan untuk bertaubat dengan Allah. Setelah beristighfar dan bertaubat dengan Allah, kita kata basuhlah diri anda dengan 3 air. Pertama kita kata dengan airnya taubat, airnya ampun, airnya yang bau nama, bermakna kita nak mengajak banyak bertaubat. Okey, jadi bila kita kata banyak bertaubat, okey, maka kita takut nanti kita dibasuh dengan air neraka. Kita takut dibasuh, sebab itu pertama dibasuh dengan air taubat, kedua dibasuh dengan air kebaikan. Buatlah baik, kerana sebanyak lagi kamu buat baik, bermakna Allah makin gugurkan dosa kita.
Okey, sebab itu kita kata orang yang berbuat baik pada kedua ibu bapa itu sangat hebat. Sangat-sangat hebat. Walaupun dia tidak bertaubat, tetapi dosanya tergugur satu persatu. Sekiranya dia mampu membahagiakan orang tuanya, dia mampu melayan orang tuanya sebagai raja, dia mampu menjadikan orang tuanya sangat bahagia, dan akhirnya mengangkat orang tuanya dalam keadaan penuh hemah, melayannya, sakitnya, kerenahnya, apa kita kata nyanyuknya dan sebagainya. Akhirnya berbahagia mengkapankan ibu bapanya ke liang lahat dengan doa, selamatkan ibu dan ayah aku dari api neraka, selamatkan ibu dan ayah aku dari siksa kubur, selamatkan ayah dan ibu aku dari keburukan dan apa yang kata azab-azab kubur, azab-azab yang kita katakan tak tahu apa di bawah. Kita kata, kita jadikanlah kubur ibu dan ayah aku sebagai satu daripada laman-laman neraka, laman-laman syurga. Jadikanlah liang lahat untuk ibu ayah aku ialah satu daripada taman-taman syurga, dan jangan jadikan liang lahat ibu dan ayah aku sebagai satu-satu daripada taman-taman neraka. Ini sebahagian daripada kebaikan. Maka basuhlah dosa kamu dengan kebaikan-kebaikan. Ketiga, basuhlah, apa kita kata, pertama basuhlah keburukan dosa-dosa kita itu dengan doa. Kemarin kita dah berbincang pasal takdir, maka salah satu cara untuk mengubah takdir. Patutnya mati umur 60 tapi dia buat kebaikan, dan dia berdoa untuk panjang umur kan dia nak buat kebaikan, maka Allah tambah umurnya jadi 70 contoh. Okey, ini ulama kata, berkaumi kata, maka ditambah jadi 70 kerana apa? Kerana doanya. Sebab itu kita kata kita mampu untuk membantu mengubah takdir-takdir yang boleh berubah. Ada takdir yang tidak boleh berubah, ada takdir yang boleh berubah. Ni kita dah bincang kemarin, dulu-dulu, insya-Allah kalau boleh ingat, ataupun kita bincang akan datang. Maka kita katakan untuk mengubah takdir, pertama dengan doa, kedua dengan silaturahim. Artinya siapa yang menghubungkan silaturahim, siapa yang mengeratkan hubungan, mengaitkan pada hubungan rumah yang renggang kita rapatkan, maka itu sebahagian daripada proses untuk menggugurkan dosa-dosanya. Sebab itu malu dengan Allah, malu dengan kesalahan yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan berjanji dengan Allah tidak akan melakukan lagi, tidak akan mengulangnya lagi. Maka akhirnya kita iring di hidup kita dengan taubat, iring hidup kita dengan silaturahim, dan iringkan hidup kita dengan istighfar tanpa henti. Kerana ini kita kata air doa, air taubat. Kalau kita kata ada dosa besar yang pernah kita lakukan, mandilah sunat taubat. Mudah-mudahan dengan mandi dengan sunat taubat itu akan lebih mudah. Dan kemudian solat sunat taubat, berdoa untuk taubat, berdoa untuk menyesal, berdoa untuk tidak mengulangi lagi kesalahan, bermakna dia merupakan orang yang paling pemalu dengan Allah. Itu malu yang benar. Okey, malah kita katakan, dikatakan oleh ulama juga, orang yang meninggal tapi berpeluh pelipisnya. Pelipis ni artinya berpeluh tepi telinga ni, kat tepi ni, dan berpeluh juga di kening-keningnya. Itu juga menandakan bahawa matinya husnul khatimah, mati yang dapat ampunan. Kenapa berpeluh? Kerana Allah nak bagi dia cabaran dan ujian supaya dosa-dosa yang masih tersisa itu dilepaskannya ke sakaratul maut, dan kita akhirnya dijemput dalam keadaan dosa terampun. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Oleh itu, pertama, jangan jemu berdoa. Okey, jangan jemu menghubungkan silaturahmi, silaturahim, okey, dengan siapa? Dengan sahabat, dengan keluarga, dengan saudara, dengan mak ayah, dengan ipar duai dan segala benda. Jangan rasa bahagia kalau kita tak melawat mak kita, wala mak tiri kita, atuk kita, opah kita. Okey, kerana kita kata tidak merapat, tidak menjaga hubungan silaturahmi dengan orang-orang yang ada kaitan dengan mak kita, ada kaitan dengan ayah kita, ada kaitan dengan nenek kita. Sebab itu Rasulullah akan menyediakan, kalau dia buat sembelih kurban, pertama dia akan sediakan daging-daging kurban itu untuk sahabat-sahabat Khadijah. Pada junjungan Sayyidina Khadijah sudah berangkat puluhan tahun. Sehingga menyebabkan isterinya Siti Aisyah rasa sangat cemburu.
Okey, kerana di bibir Rasulullah dalam penampilan dan ibadah kebajikan Rasulullah tidak meninggalkan senarai sahabat-sahabat Khadijah. Kerana menghubungkan silaturahim itu akan menjadi sebahagian daripada penggugur-penggugur dosa. Jadi kalau dia pelajar datang jumpa cikgu, dia ada orang tua pergi jumpa orang tua, ada saudara mara pergilah, walaupun kata-kata mungkin tak rapat, mungkin dia tak baik sangat, tapi melawatlah adik-beradik mak kita, adik-beradik ayah kita, orang yang mak ayah kita kenal, orang yang mak ayah kita jadi sahabat dan sebagainya. Sebagaimana Umi kata, Umi di masjid tempat Umi ni ada lagi seorang jemaah yang pernah jadi kawan baik kepada Mak Umi, walaupun Mak Umi sudah berangkat 20 lebih tahun yang lalu, tetapi dia tetap menyebut kebaikan-kebaikan yang Mak Umi lakukan padanya. Dia umur sekarang sudah 75 tahun. Setiap kali jumpa Umi, dia kata inilah anaknya, kerana dulu mak kamu baik sangat dengan makcik, maka hari ini Umi nak buat banyak baik kepada anaknya. Itu sebahagian daripada hadiah. Umi kata syukur Alhamdulillah. Maka ini sebahagian daripada cara menghubungkan silaturahmi untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Tadi kita kata dengan air doa, berdoalah banyak-banyak. Kedua dengan air taubat banyak-banyak. Kita dulu bukan baik sangat pun, okay? Kalau kita kata kalau kita baik siap, maknanya kita sebenarnya belum cukup baik. Jangan cepat merasa baik walaupun kita dah buat baik, okey? Kita terkata tak cukup. Kerana kita tak tahu doa kita baik kita tu diterima Allah atau tidak, ada ikhlas ke tidak, riak ke tidak, ujub ke tidak, kita buat dengan sungguh-sungguh ke tidak, ataupun kita buat separuh hati, atau kita buat terpaksa ke tidak, atau kita buat kerana nak tunjuk ke orang ke tidak, ataupun buat kerana nak popular ke tidak. Ini kekuatan-kekuatan yang nak dibangun. Itu sekali lagi bangun kekuatan. Orang mukmin yang benar-benar malu dengan Allah, dia tidak akan ulang lagi apa kesalahan-kesalahan ataupun larangan-larangan Allah yang pernah dilaluinya. Tetapi tajuk kita malu yang memalukan. Apa maksud malu yang memalukan? Malu yang memalukan ialah, okey, seorang mukmin atau kita, orang itu sudah mengaku dia hamba Allah, dia mengaku bertuhankan Allah, dia mengaku dia apa kita kata orang mukmin, okey? Dan dia dah tahu dia buat salah, dia sudah tahu dia melawan Allah, tetapi dia tetap terus melakukan apa yang dilarang. Ini masalah kita. Dia kata dia orang Islam, dia kata dia orang mukmin, tetapi terus melawan Allah. Ini yang dikatakan malu yang memalukan. Okey? Seolah-olah dia menganggap Allah tak tahu apa dia buat. Seolah-olah dia kata Allah tak tengok apa dia buat. Seolah-olah tak ada kesan apa-apa pada kesalahan yang dia buat, kerana Allah tidak pernah bagi balasan serta-merta. Kalau zaman Nabi-Nabi yang lalu, Nabi Syuaib ke dia, Nabi Lut ke dia, Nabi Nabi Nuh ke dia, semua diberi balasan on the spot. Okey, kaum Samud ke dia, kaum Ad ke dia. Okey, kalau kita Nabi Lut, dia angkat semua sekali kawasan, dia angkat semua negeri yang diperintah oleh Nabi Lut itu ke langit. Okey, sehingga penduduk di langit mendengar bunyi jeritan-jeritan anjing, jalakan anjing semasa bumi itu diangkat sampai nak dekat ke langit, dan akhirnya ditelengkupkan jatuh ke bumi. Ditelangkup, dia angkat tinggi-tinggi sehingga tidak ada satu pun yang hidup. Sebab kita kata di laut mati, tolonglah melawat. Kalau ada masa melawat laut mati, katanya itu sebahagian daripada tapak yang dikatakan bumi Nabi Lut yang disodok naik. Malaikat sodok dengan sayapnya, diangkat ke langit seluruh isi ketika negeri yang diperintah atau daerah yang diperintah oleh Nabi Lut, dan akhirnya ditelangkupkan sehingga tidak ada satu pun yang hidup. Disebabkan oleh kemungkaran. Itu kita katakan di zaman Nabi-Nabi terdahulu balasannya serta-merta. Okey. Tetapi setelah datangnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada Allah, maka balasan itu
apa saja yang kita buat, kadang-kadang Allah simpan, tidak dibayar tunai. Tidak dibayar tunai, atau kecuali beberapa hal. Antaranya ialah orang yang mendurhaka dengan ibu bapa. Itu pun bukan tunai, dibayar semasa hidup dan dibayar juga setelah mati. Ini bermakna kalau katalah anak itu durhaka kepada mak ayah, kalau kita kata kita biasa dengan si tanggang, kalau kita dengar cerita si tanggang zaman dulu, si tanggang susah, kemudian berlayar, kemudian dapat kahwin, jadi raja, jadi kaya, dapat puteri, akhirnya sombong, tidak mahu mengaku ibunya, maka Allah sudah beri dia segala nikmat, akhirnya Allah cabut nikmatnya serta-merta. Itu baru di dunia. Jadi sekali lagi, kalau dia orang mukmin, dia mengaku bertuhan, tetapi terus kita kata menyakit hati ibu ayahnya, terus menghina keluarganya, terus tidak baik dengan keluarganya, walaupun dia tahu itu dosa. Ini kita kata malu yang memalukan. Ini yang kita katakan kita malu dengan keluarga. Anak kita tahu kenapa mak tak nak pergi rumah uncle, kenapa mak tak nak pergi rumah nenek itu, kenapa ayah tidak pergi rumah keluarga itu. Tolong temak diri kita. Tak boleh tu makcik tu sombong, makcik tu orang tu nak macam-macamnya, semua salah, seolah-olah kita ni paling hebat. Sebab itu silaturahmi dan doa merupakan dua senjata paling mahal untuk orang yang mengaku dia orang mukmin. Orang mukmin tidak melanggar perintah Allah. Kalau kebanyakan yang kita kata malu yang memalukan, apabila dia terus melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan apa yang dilarang oleh Allah, seolah-olah dia rasa Allah tak tengok dia, seolah-olah dia rasa Allah tak tahu apa yang dia buat. Sedangkan kita sudah tahu bahawa kita ni ciptaan dari Allah. Allah tahu semua urat yang ada dalam jasad kita. Allah tahu semua sel yang ada dalam otak kita. Allah sudah ciptakan jadual hidup kita sebelum kita lahir dah. Allah sudah tahu kamu ni esok nak jadi siapa, kamu esok ujungnya apa, kamu esok tuanya, umurnya berapa, kamu esok anaknya berapa, cucunya berapa, cara hidup kamu bagaimana. Allah sudah tahu semua. Tetapi bila keyakinan bertuhannya rosak, bila keyakinan bertuhannya tercabut, imannya goyah, maka dia merasa dia sudah bahagia dengan apa yang dia ada. Dia tak peduli dengan orang lain, dia tak kisah susah orang, dia tak kisah keluarga lain, dia tak kisah anak orang lain, dia tak kisah jirannya, dia tak kisah masyarakatnya. Sebab itu sangat ramai orang-orang kita yang sudah kita katakan soleh dan solehah tapi tak muslih. Bermakna apa? Dia didik dirinya, dia didik anaknya jadi hebat, jadi soleh, tetapi tidak berjuang untuk mempertahankan agama. Tidak terlibat dalam dakwah, tidak terlibat dalam mengurus masjid, tidak terlibat dalam mencegah kemungkaran, tidak terlibat dalam kerja-kerja amal, tidak terlibat dalam derma, tidak terlibat untuk memarakkan masjid, tidak kisah pasal kuliah agama, tidak kisah pasal kehidupan orang lain. Ini di antara malu yang memalukan. Dia mengaku dia hamba Allah, tapi tak rasa Allah tahu dia, tak rasa Allah rakam dia, malaikat rakam dia. Ini malu yang sangat memalukan. Okey.